Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin salawatullah wassalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, jamaah nazir, pengurusi ataupun ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin Kancung Darat, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya datang kali kedua ni. Dulu datang dah. Bila dah? Pertama kali? Oh, pertama kali silap Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kita sebut tentang akhirat, kita tak akan lepas daripada dunia. Sebab itulah tuan-tuan, ada seorang ulama nama Albani. Albani kata ini bukan hadis, tapi kata ulama ada hadis. Tapi Albani menasahkan, dia kata bukan hadis, ini kata ulama. Apa kata dia? Ulama ini, i'mal li dunya kaka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika kaka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu nak hidup kekal abadi, tak mati-mati. Tetapi jangan lupa, dalam kerja untuk dunia, bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati pada esoknya. Menunjukkan dua ni sinonim, mesti dunia dan akhirat. Datang apa masuk mulut aku ni? Mesti dua di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita disuruh oleh Nabi SAW supaya berdoa. Apa doa yang Nabi ajar selepas solat? Dan kita selalu baca doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berikan dunia ni hasanah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hasanah ni maksud dia baik. Tetapi kalau lebih baik, dia akan gunakan isim tafdhil. Maksud dia ahsanah. Ahsanu. Kalau hasan tu baik, kalau lebih baik jadi ahsan. Tu ada beza dia. Arab ni silap sebut makna berbeza. Kalau hasan baik, hasanu, dalam dunia ni nak hasanu baik. Tetapi dalam ibadat dia sebut ahsanu amala. Nak tahu apa dah masuk mulut aku ni? Kan? Menunjukkan lebih baik. Sebab tu bila sebut kabir itu besar. Tetapi bila disebut Allah, Allah dia tak sebut kabir. Maka Allah disebut akbar. Akbar maksud apa? Tersangat besar. Kita istilahnya maha besar. Sebab tu azan, tak pernah orang azan Allahu kabir, Allahu kabir. Ada tak? Tak ada. Orang azan sebab Allah ni maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedap tak? Siapa azan? Allah maha besar. Tapi ada di kalangan kita dengar azan, tak datang masjid. Dia basuh kereta lagi. Rupanya kereta itu lebih besar daripada Allah maha besar. Ada di kalangan kita masih lagi pergi pasar malam. Rupanya pasar malam itu lebih besar daripada Allah maha besar. Ada di kalangan makcik-makcik pergi pasar malam, dengar Allah maha besar. Dia kata apa? Bawang besar sekilo. Mana besarnya? Sebab itu disebut fi dunya hasanah. Dunia ni nak baik. Wa fil akhirati hasanah. Bila dunia baik, akhirat baik. Akhirat akan baik. Sebab tu bila sebut dunia, apa dia? Bila sebut dunia, tempat kediaman kena ada. Ada orang bila dah belajar agama ni, dia tak naklah dunia ni. Kan? Dia zuhud. Tuan-tuan kena ingat kata Imam Al-Ghazali, zuhud itu ialah ad-dunya fil yad. Dunia tu di tangan. Laisa fi qalbi, bukan di hati. Dunia tu di tangan. Maksud dia apa? Bila sebut dunia, kita ada tempat kediaman. Maka kediaman rumah kita mesti rumah yang terbaik. Rumah terbaik, biar rumah besar. Kan? Rumah kita. Kadang-kadang orang mengaji, saya tak naklah rumah-rumah ni. Tak boleh. Rumah mesti elok.
Buat bagi elok. Tak ada masalah. Ni dunia. Orang kata dunia ustaz rumah. Tapi jadikan rumah itu rumah akhirat. Macam mana? Rumah itu kita panggil orang buat kenuri. Kan? Panggil orang buat kenuri. Buat tahlil. Buat baca yasin. Kita jadikan rumah itu selalu dibaca Quran. Rumah tu dunia. Tapi akhirat. Tapi ada di kalangan kita, Allah tak maulah ustaz. Rumah saya kecil sudahlah. Jangan. Biar rumah besar. Tapi orang datang memakmurkan rumah kita. Saya cerita dalam YouTube tuan-tuan. Saya pernah pergi rumah seorang Datuk Seri di Pahang. Saya sampai-sampai tu, dia jemput saya baca Yasin. Buat doa selamat. Saya sampai-sampai tu, terus dia hampa tiga sejadah. Saya pun naiklah jadi imam. Kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Biasalah nak khusyuk, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Buka mata. Buka. Rupanya rumah dia, ruang tamu seluas masjid ini. Bawah ruang tamu, kolam ikan. Saya tengah duk nak sambung tu, ia akan nak budu tu, kan? Tiba-tiba ikan aropaima. Zup! Saya Ar-Rahmanir-Rahim. Tak khusyuk dah tuan-tuan, duk tunggu bila ikan tu nak patah balik tuan-tuan. Memang tak khusyuk kan? Ikan banyak. Kita pun tak pernah jumpa lah rumah orang ni ada kolam ikan. Saya nak tanyalah tuan-tuan dekat kancung darat ni, ada tak rumah tuan-tuan ada kolam ikan di bawah? Kolam ikan apa? Aquarium pun tak ada. Ni kolam ikan ni. Sambil duk semayang tu tengok ikan. Memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Baca pun surah pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Nu duk tengok ikan tu. Dah habis-habis hebatnya rumah dia. Ini rumah yang kita nak. Hebat, ada kolam ikan di bawah. Habis-habis tuan-tuan, saya sound direct. Datuk, saya ni nak terberak tu. Saya nak pergi tandas sekejap. Nanti kita buat baca tahlil, buat doa selamat. Ustaz nak pergi tandas? Tandas saya di ujung. Nak lalu tandas tu, kena lalu 10 bilik. Kaya tak? Orang macam ni yang kita nak. Ni, rumah dia nak lalu tandas 10 bilik. Sampai di ujung, tak ada tandas. Dalam hati saya, Datuk ni penipu ni. Kan, tak betul ni. Takkan nak tanya balik. Duduk relax. Tengok-tengok ada seorang bibi di sebelah bilik tu. Bibi, ya Pak Ustaz. Dia sebut Pak Ustaz. Saya bawa baru ni Ustaz-Ustaz pergi Aceh. Bagi program. Sampai-sampai dia orang sebut saya. Sebab saya bawa Ustaz. Dia sebut saya. Sila kepala bapa Ustaz. Kepala bapa tuan-tuan. Rupanya di sini kalau kepala bapa marah kan. Rupanya kalau kepala bapa ketua. Jadi kalau pengurusi masjid ni nazir dia panggil apa? Kepala bapa lah tuan-tuan. Kepala bapa tu maksud dia ketua. Ketua. Jadi saya pun ya Pak Ustaz, saya nak pergi WC. WC tu maksud dia tandas lah. Oh Pak Ustaz tandas, Pak Ustaz di belakang. Belakang Pak Ustaz. Mana tandasnya? Tandasnya pakai sensor. Tahu tak sensor? Sensor. Saya pun, Bapak Ustaz berdiri aja, nanti pintunya dibuka. Bapak Ustaz undur, nanti ditutup. Tandas macam tu, sensor. Saya pun berdiri, zoom, dia buka. Saya pun tak pernah jumpa, patah balik, dia tutup. Lepas tu berdiri pula, dia buka kan. Tak pernah jumpa, tuan-tuan. Saya nak tanyalah orang dekat kancung darat ni, ada tak tandas dia macam tu? Tandas macam tu apa? Pintu belekang, tuan-tuan. Tandas pun selak tak ada. Saya pernah masuk, tuan-tuan, satu masjid. Tandas selak tak ada. Masuk. Dah nak keluar dah. Duduk. Allah, selak tak ada. Bawah nak keluar dah. Tak boleh kemut dah bang. Dia memang duduk di hujung tanduk dah. Last sekali kita pegang macam ni. Oi, nak berak tak boleh oh. Sebab dia ganggu. Jadi kita tak kalau orang masuk macam tu kan. Bila taik dia naik. Kalau nak teran kena macam tu kan. Kalau dia naik. Jadi taik tak keluar tuan-tuan. Last sekali saya tengok ada baldi, saya masukkan air, saya tolak Jadi kita pun konsentrate. Tengah konsentrate tuan-tuan tandas tu, ada orang masuk. Tolak pintu, terbuka. Saya terkejut, terus sebut Allah dalam tandas tuan-tuan. Dia tengok-tengok.
Ustaz. Dia kenal saya. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Buat apa? Abang aku tengah berak. Ni, tandas tak ada selok. Dia tandas pakai sensor. Kaya tak? Kita nak orang dunia macam ni. Tapi dunia tu untuk akhirat. Pakai sensor. Saya masuk-masuk, terus dia lock. Pam! Bila lock, tengok-tengok cermin semua. Bila cermin apa kita buat? Biasa, cermin. Cik. Dah habis semua, buka seluar. Makcik jangan duk bayang ustaz telanjang lah. Ni, saya ada cerita ni kan. Saya pun duduk lah. Duduk tengok muka saya kan. Tengok sebelah kanan, nampak bibi. Allahu Akbar. Bibi duk tengok saya apa? Saya pun silap lah, tarik balik, kemut naik balik. Pergi tarik. Bibi, ya Pak Ustaz, bibi nampak saya ya? Enggak nampak. Pak Ustaz saja nampak saya. Oh, enggak nampak. Kita pun Alhamdulillah. Terus konsentrate. Tapi tandas tu tak baik lagi tuan-tuan. Tandas di Melaka lagi bagus. Tuan-tuan tak percaya pergi dekat masjid di Melaka, air keruh. Saya duduk berak ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak sila pam. Yang tu lagi bagus. Saya ubah dekat sekolah saya. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam. Siapa tak pam, haram jadah. Tuan-tuan try buat kat surau masjid tuan-tuan. Betul ada yang berak tak pam pun ada. Kan? Jadi saya dah habis konsentrate nak basuh berak. Kepala paip tak ada. Dalam hati saya tandas hebat. Cermin semua pakai sensor. Nak basuh berak macam mana ni? Takkan nak calit. Takkan nak pakai tisu. Rupanya pakai sensor juga. Di tepi tu ada lampu merah buat macam ni. Syuk. Dia akan tembak di bawah. Syuk. Jadi tak payah gosot. Goyang. Buat 2 kali, dia keluar 2 cabang. Buat 3 kali, tambuh pungkuk aku tuan-tuan. Kira hebat tak? Hebat. Itu tandas. Habis-habis saya pun pakai seluar pergi. Datuk, rumah Datuk ni, atas ruang tamu, kolam ikan. Tandas saya pagi tengok tadi, Masya Allah, pakai sensor. Berapa ribu tandas yang Datuk bina? Saya bina tandas ini tak mahal Ustaz. Berapa? 250,000. Tandas saja. Tuan-tuan ada tak orang kancung darat ni? Tandas dia 250,000. Tandas. Datuk, rumah Datuk ni berapa bilik? 50 bilik. Berapa ribu? Ribu murah lah Ustaz. Berapa? 20 juta. Rumah 20 juta. Ustaz, saya panggil ni bukan nak tunjuk rumah saya. Sebenarnya saya tak boleh duduk dalam rumah ni 2 minggu dah. Saya tak boleh tidur. Bila tidur rasa lemas, rasa rimah. Tu, Datuk tidur mana? Kami tidur 2 minggu dalam bel fire. Rupanya rumah itu tidak memberi keberkatan. Panggil saya baca Yasin buat doa selamat untuk memberikan keberkatan. Tak ada salah. Tuan-tuan nak rumah besar, nak hebat. Jadikan rumah hebat. Itu dunia. Tapi jadi akhirat. Rumah itu dibaca Quran. Rumah itu malaikat rahmat akan turun. Menjadi berkat rumah tu. Ini dunia. Tapi akhirat. Yang kedua apa? Lepas kediaman, kenderaan. Kenderaan ni dunia. Ada orang bila dah mengaji tak nak dah Mercedes pun tolak. Pakai apa? KE20. Saya pernah pakai KE20 tuan-tuan. Kan? Saya bagi ke ayah saya. Ayah saya bila start bunyi macam mana? Kak. Geran pun nak kena tukar. Kalau boleh tuan-tuan, ada duit, kenderaan dunia bagi laju. Kenderaan bagi elok, boleh jalan jauh. Pakai BMW. BMW tuan-tuan, tak ada masalah. Kan? Pakai Harrier, pakai Mercedes. Itu dunia. Tapi jadikan Mercedes, BMW. Rumah, dia datang rumah Allah. Maka kenderaan tu dunia. Tapi kenderaan itu akhirat. Saya pernah pergi ceramah tuan-tuan. Baca khutbah di Masjid Ulu Kelang, Ar-Ridwan. Saya masuk-masuk. Yang parking tu BMW. Mercedes, Frontier. Macam-macam. Harrier, macam-macam. Yang W tu apa? Volkswagen. Yang bulat tu. Bulat 4. Audi. Proton tak ada langsung. Saya masuk-masuk hebat masjid ni. Tiba-tiba pengurusi masjid. Sebelum saya nak naik baca khutbah. Tuan-tuan para jamaah tetamu Allah. Tuan-tuan tengok di atas. Semua berkat tengok.
Ada 2 kipas. Kipas ni harga 150,000. 2 ni 100,000. Kita belum bayar lagi dekat kontraktor. Kalau boleh hari Jumaat ni, bila tabung jalan, tuan-tuan tambahlah, kita nak bayar kipas ni. Saya dalam hati, oh kipas hutang. Tak apa. Di luar sana BMW Mercedes, kipas pun tak bayar. Saya naik, lepas itakullah. Kan? Tuan-tuan, cuba tengok di atas. Khutbah saya macam tu. Ini khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Saya elang jalan, lena semua. Saya tak ada, tuan-tuan. Pernah saya cerita tuan-tuan baca khutbah dekat Pasir Gudang. Sampai-sampai dijemput, tuan-tuan. Tiba-tiba pengurusi masjid tak bagi baca khutbah. Saya tak kenapa. Kami dapat arahan, tuan-tuan. Saya ni, tuan-tuan, tak boleh masuk Johor. Saya pun heran lah. Ada di sini orang Johor. Cuba angkat tangan. Memang teruk betul lah orang Johor ni. Orang Banting okey. Tak boleh masuk sampai sekarang ni. Apa salah saya pun tak tahu. Kan? Tapi hari 5 tahun dulu, saya pergi Pasir Gudang. Tak boleh baca khutbah. Saya kata, kalau datang jauh-jauh tak boleh baca khutbah, buat apa saya datang? Biar saya pergi kat kancung darat pun boleh kan? Kalau tak boleh tazkirah boleh tak? Tazkirah boleh lah. Saya pun bagi tazkirah. Bagi-bagi. Saya bagi menangis. Saya pandai. Saya psikologi. Saya boleh bagi orang gelak. Kalau tuan-tuan tak gelak tu memang tuan-tuan teruk lah. Saya boleh bagi orang menangis. Saya buat kisah. Menangis tuan-tuan. Pengurusi menangis. Saya pun tanya pengurusi. Boleh tak baca khutbah? Oh tak boleh ustaz. Tak boleh juga tuan-tuan. Ingat boleh dah. Saya pun tanyalah. Sebelah timbalan. Timbalan boleh kot? Timbalan kata, boleh. Saya tanggungjawab. Timbalan merampas kuasa pengurusi. Dia kata, boleh ustaz? Nah ustaz. Ustaz kena baca teks. Saya kata, baca teks buat apa? Saya datang jauh, tak perlu teks. Kalau ustaz tak nak baca teks, ustaz tengok teks lah. Tengok teks. Saya kata, tengok teks tak mau. Kalau tak mau, ustaz pegang teks. Pegang teks lagi haram. Tuan-tuan faham tak? Baca khutbah pegang teks, tak haram. Saya merapu tuan-tuan. Dia kata, susah ustaz, kau suka ustaz lah. Saya pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi. Telan air liur tak lepas dah tuan-tuan. Saya pun baca pam 20 minit menangis satu masjid. Bila menangis tuan-tuan, habis saya solat, tiba-tiba datang jawatan kuasa masjid. Ustaz, boleh tunggu sekejap? Saya kata, kenapa? Isteri saya nak jumpa ustaz. Saya kata, apa bala nak datang ni kan? Tiba-tiba isteri dia datang. Datang tuan-tuan. Dia bubuh dalam satu sampul. Bagi dekat ustaz, saya cerita tentang sedekah. Bagi kat ustaz sampul ni. Tengok tuan-tuan, dalam sampul itu ada rantai emas sebesar ini. Rupanya khutbah itu menyentuh hati bukan orang dalam masjid. Sebab sound di luar, orang luar masjid pun tersentuh hati. Allah, tuan-tuan panggillah sekali kacung. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan. Itu promosi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihan rahmati Allah. Kenderaan biar besar. Saya pun naik-naik, saya kata apa? Tuan-tuan, cuba tengok di atas. 2 kipas ini hutang, belum bayar lagi. Saya tengok di luar, BMW, Mercedes, Harrier, Frontier. Tetapi kipas hutang. Hai! Masuk dalam tabung masjid. Dia orang nak tarik RM10, tarik RM50 tu lah. Pakat. Ada yang muka macam jebon pun dah. Tapi bubuh juga. Dah habis-habis solat Jumaat, pengurusi datang jumpa saya. Alhamdulillah ustaz. Saya kata kenapa? Kutipan hari ni 60,000. Ustaz, minggu depan datang lagi ya. Saya kata nak datang, macam mana saya jauh? Menunjukkan tuan-tuan, ada orang kereta Mercedes. Mercedes ni dunia. Tapi nak jadi akhirat, bawa datang rumah Allah. Tapi kita datang rumah Allah, Mercedes parking kat rumah, datang naik kapcai. Ada pengurusi masjid pun, Allah kadang-kadang. Bawa tu kereta, pengurusi masjid, BMW. Banyak makan wang. Parking, pengurusi. Saya pergi satu masjid, tuan-tuan. Seorang pengurusi kereta dia, tuan-tuan tahu tak? Yang kuda tu. Yang remau tu, remau. Apa tu? Jaguar. Ustaz, sekejap. Saya nak bagi hadiah kat ustaz. Saya pun tunggulah. Dia duduk jauh. Bonet. Terbuka. Pakai remote-nya. Saya pun.
Ustaz kenapa? Tak pernah tengok, tekan remote, terbuka. Saya tak buka-buka lagi kereta saya. Ustaz ni biasalah Ustaz. Saya tengok Ustaz, dia pun tekan. Pakai remote ni tekan. Ustaz ni biasa Ustaz. Kereta ghostan. Driver tak ada. Pengurusi masjid, kereta Jaguar bawa rumah Allah. Itu dunia, tapi akhirat. Pengurusi kita okey, Jaguar juga. Oh Jaguar juga? Maybe lah. Tak apa tuan-tuan, jadikan kenderaan ini dunia, tapi akhirat. Banyak lagi nak cerita, tapi saya nak cerita bagaimana akhirat kita dapat dunia. Tadi kalau nak cerita dunia, ni akhirat. Akhirat nak dapat dunia. Kata ulama ada 5. Yang ni saya nak cerita ni. Pertama, apakah amalan yang kita buat, kita dapat dunia? Amalan ni amalan akhirat. Bukan solat, bukan puasa, bukan pergi haji, bukan umrah. Tetapi kata ulama, amalan ni akhirat, tapi kita akan dapat dunia. Iaitu apa? Sedekah. Sedekah tuan-tuan. Amalan puasa, dia ada rukun syarat. Amalan haji, kena pergi Mekah. Amalan sembahyang, kena ada wuduk. Nak ada wuduk, kena ada air. Air, kalau tak ada, boleh tayamum. Menunjukkan nak sembahyang, kena ada wuduk. Itu syarat sah. Sedekah, tak perlu wuduk. Sila sedekah. Saya tak ada wuduk. Boleh sedekah. Saya tak boleh sedekah. Kenapa? Semalam saya tak sempat mandi wajib. Ada tak sedekah kena mandi wajib? Tak perlu. Sedekah perempuan. Saya tak boleh sedekah sebab saya tak tutup aurat. Tak tutup aurat pun boleh sedekah. Tak solat pun boleh sedekah. Kan? Tak ambil wuduk boleh sedekah. Menunjukkan amalan sedekah ni, sebab itu disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa maksud dia? Mereka menafkahkan rezeki yang kami beri kepada mereka sebelum datang akan ajal. Sebelum ajal sedekah. Kemudian apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan mereka berkata, kalaulah wahai Tuhan, kalaulah kamu perlambatkan ajal yang dekat ni. Minta bagi lambat. Nak mati dah. Apa amalan dia nak buat? Bukan solat. Bukan fa'aqimus salah. Bukan wa'atau zakah. Bukan zakat. Tapi dia kata apa? Fa'asaddaqa. Kami nak sedekah ya Allah. Wa'akum minas salihin. Orang yang sedekah ni, itu orang yang salih. Sebab tu amalan tuan-tuan, sedekah ni hebat. Tapi orang tak nak buat. Ni amalan akhirat. Buat sedekah tuan-tuan, pahala dia dapat di akhirat esok. Dunia kita tak nampak. Tapi saya pernah buat tuan-tuan, rupanya hebat sedekah ni. Ada seorang buta pakai spek. Saya tengah makan, dia datang-datang. Saya pun tengok-tengok, orang buta, saya pun ambil apa ada bagi ya. Lepas bagi tuan-tuan, hebat. Dia lintas jalan tak pakai spek. Saya kata, hebat sedekah aku. Buta terus celik, tuan-tuan. Rupanya penipu. Nah, yang tu hebatnya sedekah. Satu lagi sedekah, tuan-tuan. Saya cerita dekat Masjid Padang Serai. Saya bagi tazkirah. Saya kata, tuan-tuan, amalan sedekah ni, tuan-tuan, inilah bekal kita di akhirat. Allah ganda. Allah sebut dalam Al-Quran. Masalul ladhina yunfiqu. Masalul ladhina yunfiquna fi sabilillah. Kamasalil habbah. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masalul, bandingan orang yang nafkah jalan Allah seperti mana tanam satu biji benih, keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang, satu cabang 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda jadi 1400. Menunjukkan sedekah ni hebat. Masuk RM1, dapat 1400 di akhirat. Saya kata, wahai jamaah, masuklah dalam tabung masjid ini. Apa yang kita ada? Tiba-tiba seorang anak muda. Dia naik motosikal. Dia bawa RM5. Nak bubuh minyak. Minyak motor lah. Nak bagi tak bagi? Saya kata, bagi tuan-tuan. Bagi. Bagi-bagi, habis Jumaat, terfikir. Ya Allah, minyak motor tak ada. Meter pun dah habis dah ni. Macam mana nak buat ni? Dia pergi jumpa jawatan kuasa masjid. Pakcik, tadi saya akan dengar khutbah Ustaz Tazkirah, suruh bos sedekah. Saya bubuh RM5. Saya ada RM5 dia.
Saya minyak motor dah nak habis. Boleh tak? Minta balik RM2. Dia minta balik. Pakcik tu kata tak pernah orang jumpa sedekah minta balik. Saya memang nak sungguh. Boleh tak? Nak buruh minyak motor. Pakcik tu kata susahlah. Nak ambil tabung masjid. Tak apalah. Ambil duit dia. Pakcik tu bagi. Dia pun ambil. Pergi. Dekat Shell buruh minyak. Tengah buruh minyak. Tengok-tengok ada satu Nissan Bennett. Pakcik ni buka tak boleh. Tuan-tuan kalau kita buka tayar. Kita buka macam mana? Lawan jam kan? Rupanya Nissan Bennett. Dia nak buka ikut jam. Pakcik ni buka. Rupanya bukan buka lagi kunci. Sejam dah. Dia ni foreman. Dia tengok. Pakcik, buat apa ni? Saya kereta ni, van ni pancit. Saya tak tahu nak buat. Nak buka tak boleh. Ini buka ikut jam. Dia pun prak buka. Pakcik ni, Alhamdulillah. Dia pun ambil tayar spare. Terus. Pakcik ni kata, saya sejam dah buka tak boleh. Terima kasih anak muda. Terus dia ambil dalam poket. Beri. 300. Budak anak muda ni telefon saya. Ustaz, silap Ustaz. RM5. Minta balik RM2 Ustaz. Kalau tak minta Ustaz, 500 Ustaz. Hebatnya sedekah. Sebab tu tuan-tuan. Ni Allah tu. Nampak sangat cap ayam. Tak apa. Ni nak bagi tahu hebatnya sedekah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Disebut masalul bandingan orang menjadi 1400. Sebab inilah amalan sedekah yang sangat hebat. Tuan-tuan nak masuk surga, sedekah. Kalau tak nak bagi masjid pun, siapa ada keluarga terdekat. Kalau ada mak ayah kita bagi tuan-tuan, pahala cukup besar. Allah mudahkan hidup kita. Ada di kalangan kita, tuan-tuan bagi makan anak isteri. Itu juga sebagai sedekah. Jangan takut. Pahala di akhirat. Tuan-tuan bagi ini, tuan-tuan akan dapat dunia. Saya tuan-tuan cerita, tuan-tuan dalam YouTube selalu cerita. Saya dulu cikgu. Bila 20 hari bulan macam sekarang ni kan. Ini berapa hari bulan? 17. Selalunya cikgu duit tak berapa ada dah. Dia ada balik 25 hari bulan. Ni bila tak ada ni saya pergi rumah mak saya. Rumah mak kan. Mak, bukan minta duit. Mak, nah. Apa yang ada saya bagi. Saya bagi 200. Memang tak ada duit dah. Adalah isteri saya adalah. Tapi saya bagi semua. Mak saya tengok-tengok. Ni bagi duit ni tak ada duit ni. Ada mak. Banyak. Dalam hati tak ada apa mak. Oh, yang ni yang ada pun. Tak ada duit ni. Ada. Mak ambil. Beli beras. Beli gula. Mak ambil lah ambil. Mak doa saya murah rezeki. Mak saya terus angkat tangan. Ya Allah. Bagilah anak aku murah rezeki. Saya pun Alhamdulillah. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga. Saya pun tengok. Rupanya doa mak tuan-tuan. Murah rezeki sungguh. 4 jam. Orang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz boleh datang tak ke Tanjung Malim? Teluk Intan. Saya tak boleh ha? Ustaz tolonglah Ustaz. Kami tak ada pengganti ni. Datuk Dr. Harun Din tak boleh datang. Saya kata bolehlah. Ya bolehlah minyak kereta dengan tu terus. Pergi sampai Teluk Intan. Saya ganti Datuk Dr. Harun Din. Rupanya malam tu forum. Saya ganti Datuk Dr. Harun Din. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi Datuk Abu Hassan Din. Saya Din apa pun tak ada. Jangan tanya bang, menggigil menggigil. Ni Datuk apa nama Zulkifli. Saya ceramah selalu gelak-gelak lah, santai-santai kan. Datuk Zulkifli pernah gelak tak? Tak ada. Dia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tuan-tuan panggil lah. Tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis. Lagi dia marah pula tuan-tuan. Datuk Abu Hassan tak ada lawak. Sebab apa? Saya pernah forum dengan dia buat lawak dia hentam. Azan. Okay. Kita berhenti seketika untuk azan.
La ilaha illallah Muhammad Kita sambung insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihan rahmati Allah, saya sampai pun jadi saya tengok Datuk Abu Hassan Din, Datuk Dr. Zulkifli, mereka ceramah jaranglah ada lawak-lawak kan, kecuali kalau spontan. Saya pula kalau tak ada lawak ni rasa tak puas tuan-tuan. Tak puas macam mana, kadang-kadang jemaah dengar dia lena. Kan kalau lena saya tengok, lena saya buat lawak sikit. Sebab tu siapa yang pergi umrah dengan saya, kadang-kadang saya buat lawak atas bas tu, dia orang gelak tuan-tuan. 5 jam ki. Sampai ada seorang makcik jumpa saya, "Ustaz, gelak sampai nak tergencin." Kan? Lepas dia orang gelak, saya buat menangis. Saya cerita menangis satu bas. Itu Tuhan bagi kelebihan saya kan. Lepas tu saya pun tengok, tak boleh buat lawak ni. Dia orang hebat-hebat. Saya panel pertama tak ada lawak lah. Saya cerita macam pensyarah universiti tu. Tam, fakta pertama. Tam, fakta kedua. Tam, fakta ketiga. Kira semua fakta. Dia orang dengar-dengar. Datuk Dr. Zulkifli, Datuk Abu Hassan. Kan, saya ceramah ni menghangguk tuan-tuan. Ni saya cerita ni dekat sejam lebih ni, dekat 45 minit dah. Tuan-tuan dengar hangguk pun tidak. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi. Hangguklah sikit, bagi respon kat ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, try duduk depan. Kan, duduk orang duduk depan tu. Jam tuan-tuan, tak boleh ceramah. Betul. Saya psikologi tuan-tuan. Kalau kita baca khutbah, dia orang tengok.